Saya lupa record tadi. Okey. Ni kita tengok fungsi dulu, nombor 46. 46 ini topik fungsi. Okey, kalau kamu tengok soalan ni nombor 46 ni, satu fungsi f ditakrifkan oleh yang dia dapat titik tu kita tukarlah jadi fx sama dengan kalau kamu tengok saya tulis dia pun bila ada fraction saya akan tulis fx tengah-tengah antara dua line ya. Okey, dia jadi k tolak x, tapi kalau kamu soalan ni kertas satu nak buat macam mana? Tak adalah line-line ni. Dia ruangan kosong je lah 2x. Okey. Bagi semua nilai x kecuali x sama dengan h. Jadi ini syarat dia, kecuali x sama dengan h maksudnya x tak boleh sama dengan h. Itu maksud dia, kecuali kan. Okey. Nyatakan nilai h. Bila berlaku nilai h? Nilai h ni kita panggil dia hanya akan wujud kekangan apabila ada pecahan. Sebab dalam pecahan kita tak boleh ada bahagi dengan kosong. Tak boleh wujud bahagi dengan kosong. Sebab bahagi dengan kosong akan menghasilkan jawapan yang tidak tertakrif. Kita tak boleh bahagi nombor dengan kosong. Jadi bila kamu ada pecahan, maksudnya syarat dia asalkan bawah dia tak kosong, dia boleh. Lepas tu dia bagi kekangan dia, x tak boleh sama h. Kenapa x tak boleh sama dengan h? Sebab bila x sama dengan h, bawah ni akan jadi kosong. Itu sifat dia. Syarat dia adalah untuk supaya yang bawah ni kosong. Jadi untuk A kat sini, jawapan dia kita hanya perlu ambil bawah saja. 5 tambah 2x sama dengan kosong. Dan kita akan buat 2x sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5/2. Maka sebab x tak sama dengan negatif 5/2, kat sini h sama dengan negatif 5/2. Dia confuse sebab apa? Biasa kita buat persamaan dia sama dengan, saya kata tak sama. Kan? Dia benda ni kita buat kalau bawah kosong, x sama dengan ni. Nombor ni yang tak dibenarkan. Sebab apa? Kalau h jadi nombor ni, maka nilai bawah dia akan jadi kosong. Panjang cerita kosong-kosong ni. Ni kamu kena ingat Okey, kalau jumpa benda ni untuk siapa? Untuk bawah sahaja. Untuk bawah sahaja jadi kosong. Okey. Untuk B pula, biasa kalau kamu tak faham kamu bagi tahu Okey, untuk B kat sini diberi bahawa 1 dipetakan kepada dirinya sendiri. Ini 1 dipetakan kepada diri sendiri. Dia macam ni dipetakan kepada diri sendiri. Formula dia adalah fx sama dengan x. Ini dipetakan pada diri sendiri. Yang ini dia beritahu 1 dipetakan pada diri sendiri. Siapakah 1? 1 tu adalah x. Jadi f1 sama dengan 1. Ini maksudnya 1 dipetakan kepada diri sendiri. Okey. Cari nilai k. Jadi kita boleh dapat nilai k iaitu f1 maksudnya x kita ganti dengan 1. K tolak 1 per dengan 5 tambah 2 kali 1, 2 sama dengan 1. Dapatlah jawapan kita kat situ. K tolak 1 sama dengan 7 kali 1, 7. Dan K dapat sama dengan 8. Faham Itu dipetakan kepada diri sendiri kan. Okey, ini nombor 1, B1. B2. Tengok B2. Nilai X yang dipetakan pada dirinya sendiri selain bersatu. Jadi kat mana? Yang ini. Ini X dipetakan pada diri sendiri. Dan bila kita buat benda ni, sepatutnya kita akan dapat 2 jawapan. Sebab dia kata ada nilai lain selain bersatu. Jadi kita hanya pergi buat Fx sama dengan X. Siapa Fx kita? K dah ada. Tak. 8 tolak X per dengan 5 campur 2X sama dengan X. Itu dipetakan pada diri sendiri. Cerita pasal X. Naik atas. Dia akan jadi 8 tolak X sama dengan
5x campur 2x kuasa 2. Okey, jadikan dia kuadratik. Saya belah sini pun boleh, belah sini boleh, mana-mana boleh. Okey, 2x kuasa 2. 5 campur 1, 6x. Tolak 8. Ambil kalkulator. Salah satu jawapan dia mesti dapat 1. Kalau tak dapat, salah lah kita buat. Kan? Okey. Cuba faktor tengok. Oh, lambat tekan kalkulator ni. Buat manual bagus tadi kan. Okey, 2, 6, negatif 8. Negatif 4. Dapat negatif 4. Kan? Negatif 4. Jadi jawapan kita dia minta apa? Nilai X yang dipetakan kepada diri sendiri selain daripada 1 ialah negatif 4. Macam tu. Okey. Ini baru topik fungsi ni. Jangan nangis lagi. Okey. Nombor 3. Nombor 3 kat sini dia bagi apa? Nilai X yang bukan. Nilai F songsang 2. F negatif 1, 2. Okey. Yang ini dia ada trik dia. Apabila kamu jumpa soalan songsang, kemudian ada nombor kat sini, kita boleh gunakan teknik special, iaitu kita hanya perlu samakan. Kamu hanya perlu samakan. Macam mana samakan? Kita ambil aja. Siapa F kita? F kita adalah 8 tolak X per dengan 5 tambah 2X. Samakan je dengan ni. Samakan je dengan 2. Nampak? Kenapa dia boleh jadi macam ni? Ingat yang ini semua adalah image. 2 ni adalah objek. Nampak? 2 adalah objek. Benda tu jadi songsang tu sebab kita ambil image samakan dengan objek. Itu jadi songsang. Konsep dia lah. Tapi cara paling senang macam ni je kamu buat. Tak payah buat songsang. Terus je. Selesaikan. 8 tolak X sama dengan 10 campur dengan 4X. Jadi kita akan dapat sini. 8 tolak 10 akan dapat negatif 2. 4X campur 1 dapat 5X. Jadi X kat sini kita akan dapat potong 5. Jadi oleh sebab itu X sama dengan negatif 2/5. Boleh faham? Isyraq dah ada. Boleh Isyraq? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Itu soalan nombor 1 kan. Tapi nombor dia nombor 46. Nombor 1 kita hari ni. Pergi seterusnya. Tengok. Ya. Yang ini pun favorite juga untuk kamu punya exam nanti kan. Tengok. Okey. Nombor 49. Tengok kan. 49 kat sini. Dia bagi apa? Fungsi ditakrifkan oleh fx sama dengan 3x campur 4. Satu lagi fungsi g adalah dengan keadaan, dia bagi gf pula. Gfx sama dengan 9x kuasa 2 campur 24x campur 22. Okey. Macam mana selesai ni? Soalan dia A, cari fungsi G. Jadi banyak kali saya ajar ni. Kena ingat Nak cari fungsi G, kita boleh cari dekat huruf G yang berada di atas. Siapa yang ada huruf G? GF. Letak GF sini. Bila kita letak GF, sekarang tugas kita apa? Kita nak G saja, F tak nak. Jadi saya kena buang F. Bila buang F, konsep dia seperti kita per dengan F. Kita per dengan F. Jadi ini dia punya konsep dia. Trik dia. Jadi kat situ, G sama dengan GF. Okay.
Jadi F ni apa kita buat? Kita per dengan F. Tapi dalam fungsi dia tak ada per F. Jadi dia seolah-olah dia akan jadi GF kan? Darab dengan F naik atas jadi apa? F negatif 1. Ini formula kena ingat. Okay. Tujuan dia apa? Nak cari G. Kat mana G? Sini G. Macam mana nak buang F? Nak buang F, kita kahwinkan saja dengan F songsang dia. Terus. Macam tu. Selesaikan. Ini kita panggil dia apa? Topik dia fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Komposit. Kan? Yang dalam kurungan akan masuk ke dalam yang kat luar ni. Okay? Jadi, dia nak masuk kat dalam, dia kena pergi tengok GF dulu. GF ada kat mana? Ada X, sini ada X, sini ada X. Nampak? Jadi, dua-dua kita kena masuk nilai F songsang kita. Saya akan buka dulu. Dia akan jadi 9. Buka kuasa 2 tambah 24. Okey. Buka. Kemudian tambah 22. Itu. Okey. Jadi kat sini siapa nak masuk? F songsang masuk. F songsang boleh congak tak? Boleh congak kalau macam ni. Ini simple je. Kalau dia bagi Fx sama dengan 3x campur 4, maka F songsang kita akan jadi X tolak 4 per 3. Okey. Sekarang yang ini yang nak masuk ni. Bila dia masuk, tengok. Ada kuasa 2, dia terus jadi X tolak 4 kuasa 2 per 9. Tengok. Kenapa dia jadi 9? Nampak? Sebab saya keluarkan dia daripada kurungan. Nampak? Kurungan atas saja. Bila saya keluarkan daripada kurungan, nombor 3 ni akan dikuasa 2 kan. Betul di 9. Okey. Yang ini pula masuk biasa je. X tolak 4 per ada kuasa 2? Tak ada. Kalau tak ada per 3 saja. Tak berubah. Okey. Sekarang kita dah boleh permudahkan dia. Kamu akan nampak dia akan jadi apa? 9 dengan 9 ni mati. 24 dengan 3 boleh potong tinggal 8. Kita selesaikan. Ni kembang jadi X kuasa 2 tolak 8X tambah 16 tambah 8X tolak 32 campur ada lagi 22. Okey, susun bagi cantik. X kuasa 2. 8 tolak 8 habis. Okey. 16 tolak 32 campur 22. Dia akan jadi 38 tolak 32. 38 tolak 32 akan dapat jawapan 6. Macam tu kisah dia. Okey. Boleh faham ke ni? Boleh? Boleh cikgu. Boleh ingat lagi Okey, B nilai-nilai P dengan keadaan B nilai-nilai P dengan keadaan G negatif 1 5P sama dengan sini P. G negatif 1 5P sama dengan P. Okey? Tengok. Ini langkah pertama kat situ. Mana G kita? Ni G. Jadi G yang kita dapat tadi, Gx adalah sama dengan X kuasa 2 campur 6. Yang ini kita perlukan apa? G songsang. G songsang kan? Ya, G songsang kita akan dapat kat situ. Sama dengan X tolak 6. Kemudian kuasa 2 akan jadi punca kuasa. Ini jawapan untuk dia punya apa? G songsang. Okey. Soalannya G songsang 5P. Soalan tu nak G songsang 5P. Jadi saya akan ganti G songsang 5P sebagai punca kuasa 2 5P tolak 6. Sama dengan P. Sekarang dah dapat idea dah. Macam mana? P
Pindahkan punca kuasa ke sebelah. Potong punca kuasa. Jadi kuasa 2. Semua huruf P automatik cerita dia akan jadi apa? Kuadratik. Ini saya susun bagi cantik lah. Negatif P kuasa 2. Tolak 5P. Sorry. Tambah 5P. Tolak 6 sama dengan 0. Dapatlah jawapan untuk P dia. Pak? Ambil kalkulator tekan je. Yang 3 dengan P sama dengan 2 cikgu. Siapa? 3 dengan? 3 dengan 2. 3 dengan 2. 3 dengan 2. Okey, soalan suruh mencari P kan? Cari nilai-nilai P. Siap lah. Okey. Tinggallah yang last kali tu. Soalan minta. Kertas lain Soalan minta kat situ adalah nilai-nilai X pula. Kan? 49C. Dia minta nilai-nilai X jika F Gx sama dengan Gfx. Okey, sekarang ni saya tengok satu-satu dulu kan. Yang ini adalah Fg. Okey, jadi kita buat apa? Kita kena pergi buat benda ni. Jadi G akan masuk ke dalam F. G akan masuk ke dalam F. Jadi saya akan buka F. Mana F kita? 3x campur 4. Jadi buka akan jadi 3x campur 4. Okey, siapa masuk dalam ni? F masuk. F masuk pula. Terbalik apa tu? F buka G masuk. Terbalik kan? F buka G yang masuk. Apa G kita tadi? X kuasa 2 tambah 6 sama dengan GF. Ada tak GF? Ada, dia bagi. 9x kuasa 2 campur 24x campur 22. Ini sama. Kembangkan yang ini. Dia akan jadi 3x kuasa 2 campur 6 campur 4 sama dengan 9x kuasa 2 campur 24x campur 22. Okey, sebab kuasa 2 besar belah sini, saya akan kekal belah sini, kosong tukar belah sini. 9 1 pula 3. 9 tolak 3 akan dapat 6x kuasa 2. Okey, x dia seorang aja. Tambah 24x. Okey. Kemudian nombor ada sini 10, sini 22. 22 tolak 10 akan dapat 11. 22 tolak 10 11 pula. 12. Betul? 12. Okey, soalan nak apa? Nilai-nilai X. Ambil kalkulator faktor 6 24 12. Cikgu, 6 tu tak darab dengan 3 ke? Mana-mana? Oh, 6 tak darab dengan Yang 3, atas. tertinggal pula Isra. Okey, 18 ni kan? Sorry, tersilap. Patutlah jadi pelik. 22 dengan 22 mampus. Yang tinggal tu saja kan? Okey. Jadi jawapan kita akan dapat faktorkan yang ini. Kita akan dapat jawapan kita. X sama dengan 0. Dan X sama dengan berapa ni? 4. Negatif 4. Betul. X sama dengan negatif 4. Betul tak saya kira? Okey. Cikgu. Ya. Betul Okey. Itu contoh soalan fungsi ni. Oi. Dia satu ni lalu kadang dia datang sakit kepala. Ui. Sekejap itu nombor 49. Okey, ada soalan?
Okay, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 50. Okay. Nampak kan? 50. Kamu boleh try. Cuba buat kejap. Sebab nombor 50 tu kita dah bincang dah lebih kurang tadi tu. Dipetakan pada diri sendiri dah bincang tadi. Kan? The songsang. Lepas tu ada apa? Fungsi G dengan keadaan G F songsang. Ada lebih kurang je soalan dia. Cuba cuba. Tak payah lama ni, sekejap je cuba. Dah dapat idea boleh jawab semua laju. Kan? Kalau tak dapat susah soalan ni, dia jadi susah. Okey? Cuba. Cuba dulu. Saya ambil dalam masa lebih kurang 3 minit. 3 minit boleh Okey. Bismillah. Saya dapat je. Tapi tak tahulah betul ke tidak. Sebab saya selalu careless kalau banyak-banyak kira ni. Dapat semua Syirah? Dapat. Tapi tak tahu betul ke tidak je. Okey, jom kita tengok Soalan nombor 50. Okey, saya rasa A ni semua betul kot, boleh Dipetakan pada diri sendiri, maksudnya kat situ HX sama dengan X. Kita masukkan saja 12 per X tolak 4 sama dengan X. Ni naik atas, dia akan jadi 12 sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 4X. Ni di kuadratik lah. Kosong. X kuasa 2 tolak 4X tolak 12. Jadi X, saya faktorkan Kamu pakai kalkulator je kan. Faktorkan X yang ini 2 dengan 6. Negatif positif. Jadi X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 6. Ini mudah lah. Lepas tu dia akan bagi bonus. Dia tak akan bagi satu soalan tu semua kebat. Tak. Pecahan-pecahan dia je. Kan? Sampai kat B pun nampak. B pun masih lagi. A tu dia B1 tu tetap dia nak bagi markah juga. Fx sama dengan 2 tolak 2x. Nampak? Lepas tu B1 dia tanya apa? F songsang je. F songsang Ni kamu boleh congak. Kalau kamu congak, kamu boleh gunakan teknik biasa yang saya ajar tu. Kalau linear, X mula dengan X, 2 tolak 2, negatif 2 bahagi dengan negatif 2. Jawapan kita akan dapat kat situ, cantik kan? Dia kaya 2 tolak X per 2. Ini dia punya F songsang. Okay? Kat sini, fungsi G dengan keadaan F G F songsang. Tengok yang ni kebat dia. G F songsang dia bagi kat situ sama dengan X kuasa 2 tolak 4X campur 5. Okey. Kalau ikut cara saya yang saya ajar kamu tadi, soalan suruh cari G, kita akan tulis G dulu. G. Okey, kat mana G? Kat sini. GF. Nampak? Jadi GF songsang, kita nak matikan F. Nak matikan F songsang ni, kita kena kahwin dengan siapa? Kita kena kahwinkan dia dengan F. Tadi bila F, kahwin dia dengan F songsang. Nampak? Jadi bila F songsang, kahwin dia dengan F. Matilah dua-dua ekor ni. Itu maksud dia. Jadi apa kita nak buat? Kita kena ambil F, masuk ke dalam GF songsang. Jadi siapa nak kena buka? GF songsang kita kena buka. Buka kuasa 2 tolak 4 buka tambah 5. Dan yang masuk tu adalah Fx. 2 tolak 2x, 2 tolak 2x. Dia konsep dia simple je. Dia guna logik. Okay? Saya tak bagi formula tertentu. Dia guna logik je. G kat mana? Ni ada. Nak matikan ni dengan apa? Lawan dia. Kalau songsang lawan dia yang F biasa. Kalau F biasa lawan dia yang songsang. Macam tu je cerita dia. Okay? Kembangkan kamu akan dapat terus 4 tolak 8x campur dengan 4x kuasa 2 tolak dengan 8 campur dengan 8x campur 5. Saya sekarang ni selalu careless tambah tolak ni. Kamu tengok betul-betul. Kalau salah kamu tegur. Tambah tolak ni berapa kali saya ajar. 4x kuasa 2.
Okey, 8X tolak dengan 8X habis 4, 9 tolak 8, 1. Isyraq dapat sama ke? Macam mana? Saya tersilap dekat inverse tu cikgu. Yang mana? Dekat inverse atas ni? Ya cikgu. Okey, kamu masuk yang ni ke dalam ni? Saya tak tukar tanda. Saya pergi buat 2 tolak X per 2. Sekejap. 2 tolak X per 2 betul lah. Saya buat lain cikgu. Saya terlupa 2 tu bahagi. Saya buat 2 tambah 2X. 2 tambah 2X. Oh, salah. Dia sebab yang orang yang duduk sebelah X, kita kena bahagikan dia. Boleh faham tak ni? Boleh cikgu. Boleh. Fazila, boleh ke? Okey. Anan? Boleh cikgu. Okey. Ini kita teruskan. Topik ni, fungsi ni topik mula-mula kamu kena dapat markah ni. Okey. Kita masuk bab seterusnya. Yang ini bab ni masa saya ajar form 4 dulu, masa Isyraq dengan Safwan form 4 dulu. Ini paling favorite ni. Paling favorite topik ni. Ingat lagi ke formula dia? Ingat cikgu. Ini selalu dalam exam ni kan. Okey. Jom kita tengok soalan nombor 9 boleh. 9 boleh ni. Okey, diberi bahawa K per 3 dan K per 5. Okey, adalah punca-punca persamaan kuadratik 15x kuasa 2 campur 16x campur M sama dengan 0. Okey, jadi kat sini formula yang penting apa? Ingat lagi? Sorba porca. Ya, betul. Sorba porca. Sorba porca. Nampak? Dan apa sorba porca? Sorba porca ni bahasa Inggeris. Kan? Sor tu adalah sum of root. Maksudnya hasil tambah punca. Por adalah product of root. Hasil darab punca. Okey. A, B, C kita dapat kat sini. Sebab tu kena ada persoalan am dulu. Kat sini dah cantik dah buat dah. Jadi A sama dengan 15. B sama dengan 16. C sama dengan M. Jadi kita dah boleh pakai formula tu. Dan biasanya bila kita pakai formula ni kita akan dapat jawapan. Okey, jadi kita tengok formula mula-mula kita buat SOR dulu. Hasil tambah K per 3 tambah K per 5 sama dengan negatif B kita 16 per dengan A 15. Saya akan selesaikan ni. Ini nampak cantik ni sebab ni 15. Ini pun 2 ekor ni 15 nampak. 15 kan. Jadi apa kita buat? Saya akan darab silang. Darab silang belah sini. 5K campur dengan 3K per dengan 15. Negatif 16 per 15. Dah boleh mati. 5K campur 3K, 8K sama dengan negatif 16. K sama dengan negatif 2. Selesai. Okey, itu baru kita buat apa? Sorba. Kan? Ini saya buat porca pula. Porca pula. Okey. Hasil darab pula. K per 3 dengan K per 5 sama dengan C. M per dengan 15. Yang ini lagi senang nampak. Sebab apa? Bila kita darab, kita akan dapat K kuasa 2 per 15 sama dengan M per 15. Mati. Yang tinggal K kuasa 2 sama dengan M. Oleh sebab itu, M sama dengan negatif 2 kuasa 2. K kita sama dengan 4. Dia walaupun dia soalan dia kebat. Tapi kalau pelajar tak ingat formula ni, yang tu dia jadi susah tu kebat dia.
Mak, ni kena hafal ni. Banyak pakai sorba, porca. Okey? Tengok lagi sekali Tengok lagi sekali soalan bawah nombor 20 pun lebih kurang soalan ni. Lebih kurang. Tarik bawah. Nombor 20. Nombor 20 soalan dia bagi persamaan kat situ Px kuasa 2 tolak P campur 4x campur 2Q campur 1 sama dengan kosong. Yang ini dia dah susun siap dah. Apa yang dia susun? Dia jadikan ni A, ini B, ini C. Dia susun siap dah. Jangan kamu expand pula. Kacau nantilah exam. Okay. Kemudian kita dah nampak dia bagi apa? Dia bagi punca. Punca dia adalah 1 per P dan juga Q. Jadi kita dah boleh terus pakai sorba porca. Kan? Jadi saya tulis formula dulu. Sorba, ingat bar dia mesti ada negatif kat depan. Okey, kemudian porca. Okey, hasil tambah punca 1 per P campur Q sama dengan negatif B. Negatif jumpa dengan negatif mati. Saya tak tulis kan? Saya tulis terus P campur 4 per dengan A. A kita P. Okey. Yang ni kita boleh selesaikan lah. Simple. Dia boleh selesai tu tapi dia tak selesai sebab ada 2 unknown. Yang ni pula. Product of root. Kita darab kan. 1 per P darab dengan Q sama dengan C kita kat situ. 2Q campur 1 per dengan P. Yang ni mudah sikit kita buat ni dulu. Sebab yang ini P mati. Nampak? Dia sama mati. Bila naik atas bahagi balik mati. Yang tinggal apa? Q sama dengan 2Q campur 1. Jadi kita akan dapat jawapan terus. 2Q tolak Q tinggal Q. 1 pergi sebelah negatif 1. Jadi dapat Q sama dengan negatif 1. Baru buat yang ni. Okey. Yang ini kita nak buat, kita kena hilangkan ni pecahan-pecahan ni P. Dan dia tak boleh potong terus sebab apa? Sebab Muhammad ini tak ada P. Jadi apa saya buat? Saya darab semua dengan P. Darab semua dengan P. Yang ini akan tinggal 1. Yang ini akan jadi PQ. Yang ini akan jadi P campur 4. Macam tu. Okey. Kita ada Q. Masukkan. Q dah ada. Masukkan. Jadi kita akan dapat 1. Q kita negatif 1. Negatif 1 P. Sama dengan P campur 4. Okey. Sekarang apa kita buat? Kita satukan dia. Sini akan dapat 2P. Sini akan dapat negatif 3. Potong. Jadi P sama dengan negatif 3 per 2. Cuba perhatikan dulu. Ada soalan? Tanya dulu. Sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Cikgu. Ya. Jadi kalau saya tak darab semua dengan P boleh cikgu? Saya Boleh? darab yang sebelah je yang saya buat P. Dia jadi macam pecahan biasa. Boleh. Samakan pembawah. Baik-baik. Bila sama ke bawah, dapat jawapan sama juga macam ni juga dapat. Bawah dia. Okey, jom kita tengok sekejap. Kamu try 21. Ni lain sikit dia ubah. Sikit je dia tambah. Cuba tengok. Tapi benda yang sama. Formula pun yang sama. Cuba. Cikgu, B kita skip cikgu dulu. Ada B ya? Ada cikgu. Kita bentuk persamaan. Dia minta apa? Oh, persamaan. Okey. Dia B punya. Aduh. Sebab baik tak kena potong markah. Okey. Nombor 20B. Nombor 20B. Dia minta apa? Dengan menggunakan nilai P dan Q dA, bentukkan satu persamaan kuadratik punya nilai punca-punca negatif P dan 2/3. Ini dua kaedah boleh pakai. Dua kaedah kan? Berapa kita dapat tadi?
P sama dengan negatif 3/2. P sama dengan negatif 3/2 dan Q sama dengan negatif 1. Saya akan masukkan pada punca yang baru. Ini negatif P dan juga 2/3 Q. Okey. Ini negatif P dia akan jadi 3/2 nilai dia. Yang ini masukkan negatif 1 dia akan jadi negatif 2/3. Okey. Dua kaedah. Satu, kita boleh guna kaedah punca. Kaedah punca. Kaedah punca iaitu saya letak X adalah punca. X adalah punca. Ini kaedah ni. Bila X adalah punca, maksudnya ni punca-punca, dia akan jadi X sama dengan 3/2. X sama dengan negatif 2/3. Buat kurungan. Sama dengan kosong, jangan lupa. Buat kurungan, masuk lah. Macam biasa kita buat. Yang ni naik atas jadi 2X tolak 3. Macam kita buat kuadratik tu. Ni 3X campur 2. Kemudian kembangkan. Dia akan jadi 6X kuasa 2 campur 4X tolak 9X tolak 6. Sama dengan kosong. Langgar orang punya sepadan. Dapat jawapan 6X kuasa 2 tolak 5X tolak 6. Sama dengan kosong. Ini kaedah X ialah punca. Okey, kalau ada nombor ke boleh buat macam ni lah, senang. Satu lagi kaedah, formula. Apa formula kita? Formula kita persamaan adalah bentuk persamaan. Formula bentuk persamaan. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak sorek campur por. Sama dengan kosong. Nampak? Tapi kena cari SOR. Jadi saya akan cari SOR kat sini. SOR sama dengan hasil tambah dua-dua ni. 3/2 tolak dengan 2/3. Kita akan dapat 9 tolak 4. 9 tolak 4, 5/6. 5/6. Ini kita akan dapat sini. Jawapan kita X kuasa 2 tolak 5/6X. Okey. Satu lagi apa kita buat? Por. Por maksudnya dua-dua punca ni kita darab. Bila kita darab, 3/2 darab dengan negatif 2/3. Kita akan dapat negatif 1. Potong. Negatif 1. Nampak? Por dia. Ini dapat sama dengan kosong. Siap. Benda yang sama. Kenapa nilai-nilai? Darab dengan 6. Semua dapat ni balik. Itu je. Dua-dua kaedah boleh pakai. Tapi janganlah buat dua-dua lah exam. Pilih satu lah. Sama ada nak pakai X adalah punca. Jadikan dia macam ni. Sama dengan jadikan kurungan kembangkan. Ataupun yang ini. Cuma yang ini dia kena ingat kamu boleh pakai kalkulator je pun. Ni hasil tambah hasil darab boleh pakai kalkulator je. Tak ada masalah. Cuma jawapan mesti dalam pecahan. Boleh? Ingat lagi? Ingat? Ingat cikgu zaman-zaman belajar AdMath dulu. Dulu belajar AdMath lah. Dulu. Sekarang Aisyah sekarang. Sekarang masih lagi AdMath lagi. Cuma sekarang dah pandai sikit lah. Okay. Nombor 21. Okay, tengok satu. Yang lain boleh kalau saya tak tanya tu, kalau boleh Okay. Saya anggap kamu boleh lah. Ni boleh faham lah ni. Soalan ni lebih kurang. Nombor 21. Okey, nampak? Yang ni susah sikit lah. Yang ni susah sikit. Saya baca-baca lebih kurang. Maksudnya ni saya tunjuk lah. Sebab tak takut ni masa kita terhad ni. Nombor 21, dia bagi alfa per 2 dan beta per 2 adalah punca-punca persamaan kuadratik punca kepada Kx kuasa 2. Kemudian tambah 2M sama dengan K tambah 5X. Okey? Ini benda pertama yang saya nampak dia bagi. Ni punca. Ni bukan persamaan kuadratik.
Ini kena adjust. Ini bukan bentuk am, bentuk salam kuadratik mesti sama dengan kosong. Kita adjust ni dulu. Dia akan jadi kx kuasa 2. Kemudian siapa? X dulu. Tolak k campur 5x campur 2m sama dengan kosong. Baru dapat ABC. Okey. Dah dapat ABC, biasa boleh pakai dah sorba purca. Jadi saya akan pakai sor bar. Kita akan dapat kat sini. Sama dengan negatif B, negatif dengan negatif habis. K campur 5 per dengan A. A kita adalah K. Okey, dia sama macam soalan tadi. Sor apa? Hasil tambah. Hasil tambah alfa per 2 tambah beta per 2 senang. Sebab pembawah dah sama. Jadi alfa campur beta per 2. Sama dengan K campur 5 per K. Dia ada bagi pula nilai dekat soalan tu alfa campur beta. Dia kata 7. Kita jadikan sini 7 per 2 sama dengan K tambah 5 per K. Darab silang. Jadilah 7K 2K campur 10. Kita akan dapat 7 tolak 2, 5K 10K dapat 2. Panjang juga soalan algebra dia. Okey, ini baru kita buat hasil tambah. Dapat K, satu lagi huruf apa? M. Kita buat hasil darab, mesti dapat M pula. Product of root kan sama dengan formula kita C per A. Okey. Produk darab. Bila kita darab, kita akan dapat alfa per 2 darab dengan beta per 2 sama dengan C kita 2M per dengan A kita adalah K. Tapi yang bestnya sebab K dah ada. K dah ada. Jadi saya akan buat ni alfa beta per 4. Sama dengan 2M per dengan K. Masukkan alfa beta 12. 12 per 4 sama dengan 2M per 2. Senanglah soalan ni. Mati-mati. Ini tinggal 3. Jawapan M sama dengan 3. Boleh ke? Ingat lagi? Okey. Sini senanglah, senang. Masuk terus. Topik lain pula ni. Fungsi kuadratik. Okey. Fungsi kuadratik ni. Dia saya pernah bincang ni benda ni. Ingat lagi tak? Adalah sentiasa negatif, adalah sentiasa positif. Ingat saya ingat sentiasa positif saya ingat. Tapi sama. Ingat Okey. Jadi kita dah masuk soalan 53. Kalau kau ingat maksudnya siapa yang dah siap soalan ni? Siapa yang dah siap dah? Tengah buat cikgu. Tengah buat. Okey. 53. Soalan dia, cari julat nilai K sekiranya fungsi kuadratik fx sama dengan 2x kuasa 2 tolak x campur K. Okey, dia kata sentiasa positif. Ini jangan silap ni, ramai silap benda ni. Ini kita panggil dia dot belah sini jenis punca. Type of root kan, jenis punca, type of root. Ada berapa type of root? Ada 3. Kan? Ingat yang ini B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okey, apa benda ni? Besar kosong. Lebih besar daripada kosong, dia mempunyai 2 punca berbeza. Okey, lagi satu ayat dia apa? Memotong. Nampak? Memotong paksi X. Dia memotong paksi X. Kan? Menyilang, memotong sama. Okey. Yang kedua. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong.
Soalan dia apa? Mempunyai dua punca sama. Dua punca yang sama. Nampak? Ayat satu lagi. Menyentuh paksi X. Menyentuh paksi X. Ataupun dia bagi nama lain bagi menyentuh adalah tangent. Yang ketiga. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil pada kosong. Okey. Yang ini tidak mempunyai punca tidak punya punca, tidak memotong paksi X, tidak memotong paksi X. Kalau tidak memotong tak sesuai. Boleh tak? Tapi tak sesuai sangatlah kan? Sebab ayat yang paling sesuai untuk yang bawah sekali ni adalah yang ini yang paling sesuai dia. Nombor 1, sentiasa positif atau sentiasa negatif. Dua-dua ni yang ni punya. Okey? Kenapa jadi macam tu? Tengok bentuk graf dia kan. Yang ini bentuk graf dia macam ni. Memotong. Yang ini bentuk dia macam ni. Menyentuh. Yang ini bentuk graf dia macam ni. Melayang-layang. Sebab tu nampak. Dia sentiasa positif. Dia tak akan boleh turun bawah. Ini kita panggil sentiasa positif. Jangan silap. Jadi sentiasa positif biasanya kita kena ambil B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Jangan silap situ kan. Okey. Sekarang dah boleh gantilah. Siapa B kita? Negatif 1. Tolak 4. A 2. C adalah K. Okey. Yang ni 1 tolak 8K. Selesai kan? Negatif 8K lebih kecil pada negatif 1. Okey. Ini tengok saya ni. Berlaku apa? Kita pindahkan negatif 8 ke bawah, maka berlakulah pembahagian negatif. Bila kita bahagi nombor tu dengan nombor negatif, simbol ni akan bertukar. Dapatlah K sama dengan pula saya tulis. K lebih besar daripada 1/8. Boleh? Okey. Jangan salah pilih jenis. Kacau. Okey. Boleh tengok 54 sama dengan 53. Kamu try pula. Dahsyat lah. Okey. Nombor 54 dia sama. Yang sebenarnya feel buat nombor 54 tu kita nak kamu dalam exam tau. Sebab apa? Tadi kita dah bincang 53, tiba-tiba masuk exam keluar soalan nombor 54. Itu seronok tu. Tiba-tiba itu seronok. Rasanya aduh, walaupun soalan dia adalah soalan kebat Okey, GX sama dengan H tambah 3X tolak dengan 5X kuasa 2. Jadi sentiasa negatif, sentiasa positif dia sama, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil pada kosong. Kita masukkan B kita 3 jadi 9 tolak 4. A kat sini adalah negatif 5. C adalah H lebih kecil daripada kosong. Kita terus dapat 9 campur 20H. Ini tidak ada pertukaran simbol lah sebab semua positif ni. Ini 20H lebih kecil daripada negatif 9. H lebih kecil daripada negatif 9/20. Ini mudah Okey. Pergi terusnya. Panjang soalan ni. Percita. Yang ini baiknya. 55. Okey, jom. Saya sambung bawah kan. Tengok soalan ni tak jadi. Sebelah. Dapat agak dia punya panjang dia kan. Tapi kadang-kadang agak-agak je. Jawab pendek. Aduh. Okey. Siapuan?
Dah buat 5-5, okey. Dapat? Sangkut sebab dia kena penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, buat teknik, buat cara saya lah. Kita adjust sikit. Nombor 55. Diberi fungsi, pandai aku letak kataan sendiri, tak apalah. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 campur 4kx tolak 5k kuasa 2 tolak 1. Okey, sebelum tu bila kita nak buat punya kuasa 2 ni, saya pusing kejap. Okey, saya bagi kamu satu cara. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat punya kuasa 2 kan? Ulang kaji sikit. Penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2. Yang ini teknik saya. Walaupun nama saya lah sebab apa? Bukan saya buat pun kan. Allah bagi ilham. Kan? Sebab contoh kan, fx sama dengan kat sini, letak je nombor berapa. Contoh saya letak 2x kuasa 2 campur, saya ambil kat sini 6x dan tolak berapa? 11. Letak je berapa nombor pun. Tak ada hal. Okey, macam ni kita nak buat. Langkah pertama, apa saya buat? Saya akan sediakan tempat untuk saya nak isi. 2 kurungan dulu. Sediakan 2 kurungan. Setiap kurungan ni ada kuasa 2. Okey, kurungan yang depan ada x. Macam tu. Okey, itu kita nak buat langkah pertama. Kemudian apa kita buat? Kita akan mulakan dengan A dulu. Siapa A kita? 2. Letak kat depan. A mesti duduk depan. Sebab tujuan kita nak buat benda ni. Fx sama dengan AX campur P kuasa 2 campur Q. Ini tujuan kita. Sebab tu A kat depan. Okay. Bila kita letak A dia 2 kat depan, bila letak dia 2, orang belakang ni tanya, engkau je dapat, aku tak ada. Macam tu. Kan? Jadi untuk bagi adil dan sama, kalau dia dapat 2, dia pun dapat 2. Tapi simbolnya hendaklah berbeza. Kalau yang depan positif, yang belakang negatif. Okey? Kalau yang depan negatif, belakang positif. Itu kena ingat. Okey? Lepas kita settle A, kita kena pergi settle C. Bukan B, dia main ujung-ujung dulu. Ujung-ujung dulu. C Mamat ni, letak belakang sekali. Sebab dia tidak ada perubahan bagi C. Okey? Masalahnya dalam kurungan. Siapa punya kerja? B. Apa kena buat? Formula dia adalah B/2A. B/2A kan? Yang nak masuk. Sebab yang masuk dia adalah, yang akan masuk dalam kurungan ni adalah paksi simetri. Ini formula paksi simetri kan? B/2A. Siapa B kita? 6. A 2. Jadi kita akan dapat kat sini 6/2 kali 2, 6/4. Maksudnya 3/2. Masuk Mamat ni ke dalam ni. Positif. Sebab sini positif, sini pun positif. Okey? Jawapan last kita akan dapat yang depan, kurungan depan jangan usik. Ini penyempurnaan kuasa 2 kita. Yang belakang ambil kalkulator kira. Kan? Ambil kalkulator kira, kita akan dapat apa ni? 9/2. 9/2 tolak dengan 11. Jawapan akan dapat 2x campur 3/2 kuasa 2. Ini 22. 9 tolak dengan 22. 22. Sangkut 22, 9 apa? 31. Kan? Negatif 31/2. Macam tu. Ini kita panggil dia penyempurnaan kuasa 2. Boleh guna teknik ni. Okey. Cuma ni nombor senang lah. Yang kat tadi, dia ada R, ada K semua. Boleh faham tak ni? Ingat? Dah ingat? Ambil kejap.
Dia 1, 2, 3 je. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam tu je. Boleh? Okey? Macam mana? Nilai maksimum yang belah tepi tu kan cikgu. Ni. Ini saya dah buat sampai habis itu penyempurnaan kuasa 2. Jadi kalau dia nanti nak kena samakan lah kan cikgu. Samakan Q dia. Yang cikgu tunjuk depan ni contoh je kan cikgu. Ni contoh je, tak ada kat soalan tu. Kita samakan tengok Macam ni, saya samakan. Saya akan ambil mula-mula, saya akan letak 2 kurungan. Kurungan dua-dua ada kuasa 2. Okey, yang kurungan depan ada X. Kemudian seterusnya A dulu. Siapa A kita? Negatif 1. Jadi kalau depan ni negatif, yang belakang mesti positif. Itu saja, simbol dia mesti bertukar. Okey, kemudian mana C kita? Ni semua ni C ni. Negatif 5K kuasa 2 tolak 1. Ini C. Semua letak belakang sekali. Dekat dalam ni apa nak buat? B per 2A. B per 2A maksudnya kita buat sini sekejap. B per 2A. B saya adalah 4K per dengan 2 negatif 1. Sini kita akan dapat negatif 2K. Negatif 2K akan masuk sini. Negatif 2K, negatif 2K. Dia akan masuk. Okey. Jangan ubah depan. Negatif X tolak 2K kuasa 2. Sini kita selesaikan. Sini akan dapat 4K kuasa 2. Tolak 5K kuasa 2 tolak 1. Yang tinggal negatif X tolak 2K. Jangan expand. Depan ni jangan expand. Tolak dengan K kuasa 2 tolak 1. Yang ni yang kita buat penyempurnaan kuasa 2. Okay, sini dulu boleh faham tak ni? Macam mana dapat ni? Ataupun kamu boleh buat macam biasa pun tak apa. Dia mesti dapat ni juga. Mesti sama jawapan dia macam mana. Dapat cikgu. Yang step seterusnya saya tak dapat cikgu. Okay. Step seterusnya dia suruh buktikan saja, tunjukkan betul tak? Okay, dia bagi nilai maksimum dia adalah negatif R kuasa 2 tolak 2K. Kita dapat yang ni. Samakan saja sebab ini juga maksimum. Jadi kat situ negatif R kuasa 2 tolak 2K sama dengan negatif K kuasa 2 tolak 1. Okay. Yang kamu tak nampak sebenarnya adalah sini R, sini ada K. K dengan K satukan. Ni negatif K kuasa 2 campur 2K tolak 1. Kan? Okey. Jadi sebab ni negatif tak cantik, kita positifkan. K kuasa 2 tolak 2K campur 1. Nampak yang ni? Yang ini boleh faktor. Bila kita faktor benda ni, kita akan dapat K tolak 1 kuasa 2. Faktor benda ni. Nampak? Okey. Sekarang kemudian nampak jawapan dia. Kuasa 2 dengan kuasa 2. Mati. Yang tinggal K tolak 1 siap. Tengok. Kat mana yang kamu buat tadi? Sampai mana? Kamu mesti buat samakan juga. Tapi kat mana ada sangkut? Saya sampai R kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tolak 2K campur 1. Lepas tu saya tak tahu nak buat apa. Tak faktor. Betul tak? Saya tak faktor cikgu. Kena damak. Kena tengok faktor. Sebab kita dapat cam pada tu. Bila kita dapat cam sebab apa? Kuasa 2 kat sini. Kan? Bila kuasa 2 kat sini. Yang dia nak pula R saja. Maksudnya mesti ada. Kita kena faktor sebab ada punca kat situ. Ni boleh faham dah? Dah boleh faham dah. Boleh Okey. Kawan-kawan lain boleh? Okey, tengok. B pula macam mana? B
Ini saya tolak boleh Okey. Ini A kan. B. B pula dia bagi seterusnya. Cari nilai K dan nilai R jika graf fungsi itu bersimetri pada paksi X sama dengan R kuasa 2 tolak 1. Ini simetri. Ini dia bagi. Daripada graf, daripada persamaan kita kat mana simetri? Simetri kat dalam. Ini kat dalam. Okey, simetri kat dalam ni kan. Bila kita keluarkan dia, dia akan jadi X sama dengan 2K macam tu. Sebab biasalah dalam kuadratik, apa saja dalam kurungan, kalau kita keluarkan, dia akan sama dengan kosong. Lepas tu pindah. Okey, jadi sekarang dua-dua ni dah boleh samakan. Dah boleh samakan. Okey, dia suruh cari nilai K dan nilai R. Jadi saya boleh samakan X dengan X habis. Yang tinggal apa? R kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2K. Sampai sini kau buat cikgu. Macam mana selesai lagi ni? Tak boleh selesai. Ni ada. Jangan lupa Mamat ni. Ni jangan lupa. Jangan lupa dia. Okey. Okey, nak masuk dekat R sini boleh, nak masuk dekat sini boleh. Mana-mana pun boleh. Tak ada hal. Dia dua-dua belah boleh buat. Contoh saya ambil, dia masuk dekat R lah. R kalau masuk dekat R yang kita ganti kat sini adalah K tolak 1 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 2K. Kita ganti ni. Ni masuk. Expand kita akan dapat K kuasa 2 tolak 2K campur 1 tolak 1 tolak 2K sama dengan kosong. Yang tinggal adalah K kuasa 2 tolak 4K. Maka kita akan dapat jawapan K sama dengan 0 atau K sama dengan 4. Okey. Jadi kalau K sama dengan 0, berapa R-nya? R akan dapat negatif 1 lah. Ni kan. Okey. Kalau K 4 berapa R-nya? R akan dapat 4 tolak 1, 3. Dia dua jawapan. Sebab tu dia kata nilai K dan nilai R jika graf fungsi itu bersimetri pada paksi X kan, dan keadaan K tak boleh sama dengan kosong. Boleh ambil yang ni tak? Tak boleh, kita tanda pula tak boleh. Yang ni je jawapan. Sebab apa? Dia kata K sama kosong tak boleh, jadi kita reject. Boleh dapat idea dia? Yang penting kamu kena ingat idea dia. Kan? Sebab dia dalam satu topik tu boleh campur aduk beberapa topik. Yang ini dia campur aduk dengan topik apa? Persamaan serentak. Kan? Persamaan serentak. Okey, ada soalan? Sebelum kita pergi satu lagi. Topik lain pula ni. Dia masuk topik lain dah. Boleh Jalan terus kita pergi terus nombor. Panjang soalan dia. Oh, dia panjang sebab ada gambar. Okey. Tengok kejap Okey, jom. Nombor 21. Tukar-tukar nombor ni. Tengok sekejap. Nombor 21. Topik apa ni? DYDX saya pembezaan. Rajah berikut menunjukkan sebuah silinder tertutup dengan tapak berjejari X dan tinggi Y. Diberi jumlah luas permukaan seluruh silinder itu ialah 658 pi. Lilitan tapak bulatan melebihi tingginya sebanyak 4. Dengan menggunakan pi 22 cari nilai X dan Y, seterusnya hitung isi padu silinder. Bukan Isyraq. Dia bukan DYDX. Tak ada pun hint dalam DYDX kat sini. Persamaan linear je. Persamaan je ni. Sistem persamaan. Sistem persamaan. Sistem persamaan. Kalau DYDX dia mesti ada cerita pasal maksimum ke minimum ke macam tu.
Itu pun ada kadar ke. Kita tengok Kita ambil maklumat dulu. Saya lukis dulu gambar dia. Anak aku main game bersungguh-sungguh ni. Macam bapak dia juga. Paling saya suka main dengan anak saya main PUBG. Walaupun dia baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Okey. Menunjuk sebuah silinder tertutup dengan tapak berjari X tinggi Y. Diberi jumlah luas permukaan seluruh silinder. Ialah, yang ni penting. Jumlah luas permukaan sama dengan 658 pi. Okey. Jom kita tengok. Apa luas permukaan dia? Luas permukaan kalau nak cam kena ada dia punya netting, bentangan. Bukan bentayan, bentangan. Bentangan ni buka gitu cerita dia. Kemudian ada berapa bulatan? Ada 2 bulatan. Okey, seorang atas, seorang bawah. Okey, yang ini Y. Okey, yang ini adalah X di jari dia. Ini pun X di jari dia. Okey, yang ini adalah dia punya lilitan tadi. Bila buka lilitan dia sini adalah 2 pi J. J kita adalah X, 2 pi X. Okey, jadi luas permukaan bila dah lukis macam ni senang. Dia tertutup maksudnya dia tutup. Kalau dia kata terbuka, buang, tutup, bontot ada. Okay, kalau dia kata batang paip, atas tak ada, bawah pun tak ada. Dia kena tengok ayat dia. Jadi luas permukaan dia ada 2 bulatan. 2 bulatan maksudnya 2 pi X kuasa 2. Sebab apa? Ni formula luas bulatan. Ada berapa bulatan? 2 bulatan. Okey. Campur dengan ni. Ini 2 pi X Y. Ni darab ni je. Ini kita panggil dia luas permukaan, jumlah dia sama dengan 658 pi. Nampak? Ni. Masuk. Jadi maka pi, bye-bye. Semua ada pi. Dapatlah persamaan kita yang pertama, iaitu sama dengan 658 adalah sama dengan 2x kuasa 2 campur 2xy. Ini persamaan nombor 1. Okey, ada soalan? Ini dulu. Cikgu boleh tolong ulang balik tak cikgu macam mana cikgu dapat 2 pi x kuasa 2 tu? Ni. Dengan 2 pi xy. Ni okey, ni luas. Apa formula luas bulatan? Luas bulatan formula dia adalah pi j kuasa 2. Betul? Kan? Jadi kalau jari kita X, jadi luas kita kat sini adalah pi x kuasa 2. Ini pi x kuasa 2, atas pun sama. Pi x kuasa 2. Campur dua-dua, jadilah 2 pi x kuasa 2. Boleh Syak? Boleh cikgu. Yang 2 pi y tu cikgu? Luas kotak ni? Luas kotak ni adalah panjang kali lebar. Panjang lebar dia y, panjang dia. Ni, panjang ni adalah lilitan bulatan ni. Bulatan ni kalau kita buka lilitan tu jadi benda ni macam kertas gulung. Dia asalnya silinder, kita atas gulung macam tu. Nampak? Bila kita buka, jadilah bentangan dia macam tu. Lilitan dia yang tepi tu kan cikgu? Lilitan ni jadi panjang semua ni. Lepas tu saya letak gambar bulatan ni tadi, dia macam ni golek tu. Bila kita buka. Yang ini dia punya apa? Ni tinggi dia. Yang lilitan tapak bulatannya melebihi tinggi sebanyak 4 cm tu macam mana cikgu? Itu belum baca lagi. Belum sampai situ. Ini cikgu baca, lepas tu cikgu buat satu persamaan dulu. Saya baca sampai jumlah luas permukaan saja. Buat persamaan. Belum baca bawah.
Waktu kita baca banyak nanti payah pening. Kita ambil satu poin. Boleh, Syak? Okey, ini ayat cerita apa? Pasal jumlah luas permukaan sahaja. Belum masuk bawah tu. Kemudian bawah tu dia kata lilitan tapak bulatannya. Nampak? Mana lilitan tapak bulatannya? Ni. Inilah lilitan tapak bulatannya. 2 pi x. Okey? Dia kata melebihi tingginya sebanyak 4. Okey, kalau melebihi macam mana kita nak buat? Perkataan melebihi dalam matematik sebenarnya adalah tolak. Melebihi 4. Melebihi 4 pula. Melebihi apa? Melebihi dia punya apa? Tingginya. Y sama dengan 4 macam tu. Maksudnya yang ini tolak ni dapat 4. Itu melebihi. Okey. Jadi bila kita susun balik, kita dapatlah persamaan ini. Persamaan kita yang kedua. Boleh Syak ni? Faham ni? Faham cikgu, faham. Okey. Jadi macam mana nak buat persamaan sistem persamaan ni? Paling senang sekali kalau kamu tengok, kita gantikan Y. Ini keluarkan Y. Sini Y sama dengan 2 pi X tolak 4. Nampak? Masuk dalam ni. Pergi buat dalam ni masuk. Kita akan dapat 658 sama dengan 2X kuasa 2. Okey. Campur dengan 2X. Y kita adalah 2 pi X tolak 4. Okey, kembangkan. Kembangkan kita akan dapat 2x kuasa 2 campur kat sini akan dapat 4 pi x kuasa 2 tolak dengan 8x. 658. Okey, sekarang ni dia tak kisah dah tau sebab kamu tak, walaupun dia bagi pi tak kisah sebab apa? Ini kuadratik. Bila kuadratik, kerja kamu jadikan general form aja. Kosong, maksudnya yang ini X kuasa 2 ni ada 2 ekor. 2 campur 4 pi. X kuasa 2 tolak 8X tolak 658. Yang ini tak payah selesai, biar je. Sebab kalkulator boleh tekan benda ni. Ni A dia. Sebab kita nak faktor je. Ambil kalkulator faktor. Bila kamu faktor, A tu masuk sekali dengan pi-pi dia masuk. Masuk sekali dengan pi-pi semua A dia. A kita adalah 2 campur 4 pi. Masuk je. A. Lepas tu B kita negatif 8. Kemudian C adalah negatif 658. Kamu akan dapat jawapan dia 7. So jawapan 2 negatif kita tak ambil. X sama dengan 7. 7 apa ni? cm. Dapat tak? Cuba tekan. Dapat cikgu. Dapat kan? Tapi soalan dia tak habis lagi. Sebab soalan dia tanya apa? Cari nilai X dan Y. Okey, X dah dapat. Y berapa? Jadi Y adalah sama dengan 2 pi kali dengan 7. Kan? Tolak 4. Sebab tu dia pakai 22/7. 22, 44, tolak 4, 40. Y dia 40. Okey. Dah dapat Y+. Soalan tanya apa? Hitung isi padu silinder. Apa isi padu pula? Isi padu sama dengan pi J kuasa 2T. Ini formula dia. Kita tukar kepada bentuk yang dia bagi. Jadi akan jadi pi. Dia jadi kita X kuasa 2 Y. Masukkan je nombor. Pi X kita 7 kuasa 2 Y kita 40. Dapat kita punya isi padu. Tekan kalkulator tengok. Pi pakai pi je, pakai pi je.
pi Apa dia 49. pakai pi? Sebab dia dah bagi tahu pi tu 22/7. Sama je jawapan dia, dia tak ada lagi. Okey. Kalau bunda je, bunda je 6160 kalau pakai kalkulator. Dapat? Dapat cik. Okey. Ni kalau pakai 22/7 dapat tepat. Kalau kamu tak pakai 22/7, kamu pakai pi biasa 3.142, dia dapat kurang sikit tau. Dia kurang sikit je. Dia ada lagi sikit lah. Boleh Sistem persamaan ni yang susah dia mula-mula je. Nak ambil daripada ayat tu, nak tukar kepada persamaan. Itu mula-mula starting dia. Dah dapat tu, tak ada masalah dah. Okey dah. Dah lega lah. Okey. Ni pun soalan ni pun favorite lah. Masuk ni. Kibat ni. Ni soalan SPM dulu. Ni pernah masuk SPM. Soalan sama juga. Saya rasa sistem persamaan juga kot. Cuba tengok. Nombor 23 ni saya rasa sistem persamaan juga. Tengok sekejap. Rajah berikut menunjukkan plan bagi sebuah taman berbentuk segi empat tepat. Okey. Ini saya lukislah. 23 segi empat tepat. Ni ada begitu. Okeylah. T P S Q R. Ni biasa kertas 2 soalan panjang macam ni Taman itu terdiri pada sebuah kolam berbentuk semi bulatan. Kolam. Dan kawasan berumput. Rumput. Kawasan berumput Okey, diberi bahawa SR sama dengan 12Y. SR sama dengan 12Y, sini pun 12Y, segi empat tepat. Okey. QR sama dengan 14X, sini 14X. Di sini pun akan jadi 14X. Pecah 2. Sebab ada bulatan, kita pecah 2. 7X, 7X. Sebab bila ada bulatan ada jejarinya. Ada jejari, ada center dia. Okey. Luas taman berbentuk segi empat tepat PQRS ialah 672. Luas taman. Luas taman maksudnya apa? 12Y darab dengan 14X sama dengan 672. Ni luas taman semua sekali. Okey. Perimeter kawasan berumput ialah 120 pula. Dia minta perimeter kawasan berumput. Perimeter pula adalah ni campur ni, campur ni, campur lengkung ni. Lengkung ni adalah separuh pada lilitan. Apa formula lilitan? Lilitan formula kita adalah 2 pi J. Separuh lilitan sama dengan pi J. Macam tu. Nampak? Ini saya akan masukkan dia punya apa? Lilitan 120 dia kata siapa? 12Y, 12Y, 24Y. Campur dengan 14X. Campur dengan ni apa? Pi J. Pi J maksudnya 7 pi X. Sama dengan 120. Cuba fahamkan. Nak dapat benda ni dapat benda ni senang cerita dia. Okey,
Pi dia kata 22/7 sebenarnya. Jadi kita akan dapat kat sini 24Y campur 14X campur dengan 22X sama dengan 120. Permudahkan, kita akan dapat 36X campur dengan 24Y sama dengan 120. Ini linear. Linear biasanya saya letak nombor 1 linear. Ni tak linear nombor 2. Kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan kaedah penggantian. Okey. Jadi macam mana kita nak ganti? Okey, kamu tengok Dia biasanya kita akan gantikan Y atau X. Tapi kat sini saya nampak ada 12Y kat sini. Ada 12Y kat sini. Jadi saya boleh gantikan 12Y terus. Sebab sini 24 ni. Jadi saya akan dapat kat sini 24Y sama dengan 120 tolak 36X. Sebab sini ada 12Y. Saya tak nak kecilkan sampai habis. Ni saya kecilkan bahagi 2 je. Dia akan dapat 12Y sama dengan 60 tolak 18X. Sebab kita gantikan 12Y, senang. Jadi, apa yang kita gantikan kat sini? Yang kita gantikan adalah 14X kurungan 60 tolak 18X sama dengan 672. Ni akan jadi kuadratik. Tak semestinya kita kena turun terus sampai Y. Kalau kamu turun terus, sama juga. Nanti expand balik. Kan? Yang ni terus kita kembangkan saja. Kalau tak nak kembang, 14 ni pergi sebelah boleh tak? 672. Boleh bagi. Dapat X 60 tolak 18X sama dengan 48. Kita akan dapat situ 60X tolak 18X kuasa 2 sama dengan 48. Dah jadi kuadratik. Susun je lah. 18X kuasa 2 tolak 60X campur 48. Yang ini kalau nak kecilkan boleh. Tak ada masalah. Tapi yang tadi saya buat hanya mengelakkan kita guna kalkulator terlalu kerap je. Yang ini tak, ini tekan je lah. Kan? Faktor tekan je kalkulator. Kuadratik. 18 dengan negatif 60 dengan 48. Dapat dah jawapan 1.3333. X sama dengan 1.33333 maksudnya 1/3. Seorang lagi dapat X sama dengan 2. Dua jawapan. 1.3333 dan X sama dengan 2. Kita tengok soalan dia nak apa. Kolam itu dengan kedalaman seragam mengandungi 123.2 meter padu air. Cari kedalaman dalam air. Cari kedalaman dalam meter. Air dalam kolam itu dengan keadaan PQ lebih besar daripada PS. Kenapa dia bagi PQ lebih besar daripada PS? Sebab kita nak gantikan ni. Yang mana satu kita nak ambil? 2 ataupun ni. Sebab dia kata PQ lebih besar daripada siapa tu? PS. Kita test tengok. Kalau 2 maksudnya kita akan dapat 14 kali 2, 28, 12 kali saya belum cari Y lagi, sorry. Kan? Tinggal pula sini Y tak cari. Okey, Y sama dengan kalau 2 X ke mana? Sekejap. Ni. 60 tolak 18 kali X bahagi 12. 2. Kalau X 2, Y 2, maksudnya QR lagi panjang pada PQ. Tak boleh.
Nampak? Dua-dua tak boleh. Yang ni 1/3. Okey. Ambil 60. Lepas tu tolak 18. 1/3. 4/3. Kemudian bahagi 12. Dapat 3. Y dapat 3. Yang ni baru betul. Jadi kita tak boleh ambil yang ni. Sebab apa? Syarat dia PQ. Dia kata PQ mesti lebih besar daripada PS. Jadi kita ambil yang ni. Okey. Lepas tu soalan cari apa? Cari kedalaman air pula. Okey. Apa bentuk dia kedalaman air? Kolam. Maksudnya bentuk dia akan jadi macam ni bentuk dia. Ni. Bentuk macam tu. Itu bentuk kolam tu. Kan? Yang kita nak cari adalah kedalaman kolam ni. Kedalaman kolam ni saya letak M dalam kolam. Apa formula dia? Kan? Formula dia adalah separuh daripada silinder. Separuh silinder. Tengok. Okey. Berapa dia kata? Mengandungi kolam itu dengan kedalaman seragam mengandungi 123.2 meter padu. Jadi dia punya isi padu dulu. Formula kita adalah 1/2 daripada silinder. Pi. Okey, jari kita berapa? 7x. 7x kali dengan 4/3. (28/3) kan? Ni. Betul lah 23. Pi 28/3 kuasa 2. Tinggi dia M. Tak tahu. Okey. Dia bagi 123.2. Dia pakai point. 1/2 22/7 28/3 kuasa 2 M. Dapatlah M. Kita ambil semua ni, tekan kalkulator, bahagi saja. Okey, tekan kalkulator dulu. 1/2 22/7 28/3 kuasa 2. Okey, 123.2 0.9 unit meter. Boleh faham tak? Yang 28/3 tu apa cikgu? 3 jari. Jari dia 7x. 7x. Macam mana boleh jadi 28/3 cikgu? X 1/3. 1/3 maksudnya 4/3. Baik. Boleh? Cuba tengok. Mesin ni. Apa lagi lah budak ni. Kenapa jual mesin ni? Habis bateri pergi cas, pergi cucuk. Okey? Susah tak soalan ni? Sistem persamaan kan? Sistem persamaan ni.
Berapa agak-agak kalau kamu lah kan buat soalan ni banyak macam ni, berapa markah kamu nak? Dalam 10 markah cikgu. 10 10 cukup lah, 10 okey tu kan. Kalau dia bagi 10 alhamdulillah. Tapi biasanya 7 je. 7 tu sistem persamaan lah, dalam 7 8 macam tu lah, dia duduk bahagian A kan. Okey. Boleh? Ni kita masuk. Oh, sudah datang buruk ni. Ceng ceng ceng. Ini log lah, log. Okey. Kita ada berapa minit lagi? Sempat ke? Sempat. Boleh yang ni boleh ni? Boleh tak? Boleh lah cikgu. Okey nanti tengok balik lah. Try. Okey. Pergi terus nombor 54. Topik lain pula, indices log. Okey, nombor 54 untuk log. Soalan dia, selesaikan persamaan serentak. Nah, ambil soalan serentak. Tadi sistem persamaan, ni lagi sistem persamaan tapi dia combine dengan indices log. Kan? Okey, A dia bagi kat sini adalah 3x tolak 1 darab dengan 243 y campur 2 sama dengan 81. Okey, ni persamaan pertama. Saya biar je yang jauh sikit lah. Kan? 8, 3 tolak y per dengan 2, 3x sama dengan 1. Okey. Kat sini kalau kamu tengok, dia sebenarnya soalan ni mudah. Kenapa saya kata mudah? Sebab bila kita tengok indeks, bila base dia ada kaitan antara satu sama lain, mudahlah. Yang susah pun tak ada kaitan. Ni ada kaitan. Sebab yang ini boleh jadi 3. Okey, yang ini 2/3 pun 3 juga. 3 kuasa 5. 243 dah 3 kuasa 5. Letak balik y campur 2 ni. Sama dengan 81 adalah 3 kuasa 4. Nampak? Kan? Ini macam biasa. Tukar. Yang ini jadi tambah. Kan? Yang ini habislah. Base dia sama. Jadi kita akan jadi x tolak 1 tambah 5y tambah 10 sama dengan 4. Jadi kat sini kita akan dapat x campur 5y sama dengan 9. Negatif 5. Ini persamaan satu kita. Nampak? Okey. Yang bawah ni sama juga. Dia mudah juga. Sebab apa mudah juga? Sama kes dia dapat apa? 8 dengan 2. Kan? Asal sama. Cuma bila ada satu sebelah kanan, yang ini angkat naik atas dulu. Angkat naik atas. Dia akan jadi 8, 3 tolak y sama dengan 2 kuasa 3 x. Okey. 2 kuasa 3 nak jadi 8 pun boleh. Betul? 8x. Boleh potong. Asalkan sama je. Sebab 2 kuasa 3, 8. Nampak? Dapat persamaan dia. Ini adalah x sama dengan 3 tolak y. Saya tulis bagi cantik je. Nombor 2. Okey. Kita boleh buat dah pergantian ke penghapusan ke apa benda dah boleh buat dah. Kan? Jadi saya akan masuk kat sini. 3 tolak y campur 5y sama dengan negatif 5. So, jadi kita akan dapat kat situ 3 campur 4y sama dengan negatif 5. 4y sama dengan negatif 8. Y sama dengan negatif 2. Okay. Ni nama dia malas tekan kalkulator. Lepas tu pakai manual. Okay, y negatif 2 masuk dalam x. Jadi x akan dapat sama dengan 3 tolak negatif 2 dapat 5. Okey. Boleh faham? Cikgu. Okey Cikgu. Ya. Jadi kalau saya buat 1 tu jadi 2 kuasa kosong boleh cikgu? Yang mana? Satu ni? Ya. Boleh. Nanti dia akan jadi kosong.
Yang ni akan jadi tolak. Nanti kamu pindah dapat macam ni juga. Oh. Kan? Boleh pergi macam tu je cikgu. Kalau kamu buat kosong, dia akan jadi kamu pakai 8 ke pakai 2? Pakai 2. Pakai 2. 2 maksudnya 2 kuasa 3 sini kan. 2 kuasa 3, 3 tolak Y, tolak. Tolak nampak? Tolak dengan 3X sama dengan 2 kuasa kosong. Sama juga cerita dia. Dia akan jadi 9 tolak 3Y tolak 3X sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat kat situ mana ni? Ni boleh bahagi 3 semua. Jadi 3 tolak Y tolak X sama dengan kosong. Jadi X sama dengan 3 tolak Y juga. Sama. Dia tak payah lari. Syak. Macam mana pun tak payah lari. Baik. Okey. Okey cikgu. Log. Log tu lagi lah ganas kan. Ada setengah ni tak sempat. Saya rasa agak-agak muat tak ni? Sikit ni. Ni. Apa tu? Log 8 dengan 16 muat. 8 dengan 16 muat. Sebab apa? 8 dengan 16 dia ada kaitan tau. Dia ada kaitan. Kalau tak ada kaitan memang susah. B kan? Dia bagi 3 log 8 2x campur 14 tolak dengan 4 log 16 x campur 1 sama dengan 3. Nampak? Dia sebab 8 dengan 16 dia ada kaitan sebab dua-dua ni adalah asas 2. Bila asas 2 maksudnya kita boleh tukar benda ni semua kan menjadi asas 2. Iaitu saya akan jadi 3 kotak. Tengok. Yang ni akan jadi apa? Saya akan tukarkan jadi log asas 2 per log asas 2. Okey, ini saya sediakan dulu tempat. Tolak 4 kotak, ini pun akan tukar jadi log asas 2 per log asas 2. Tutup kotak sama dengan 3. Kita isi. Yang ni kat atas. 2x campur 14 kat atas, 8 kat bawah. Ini pun sama. Isi x campur 1 kat atas, 16 kat bawah. Okey? Untuk log yang dua-dua nombor, kita boleh tekan kalkulator. Ataupun boleh congak. Contoh log 28. Log 28 sama dengan log 2 2 kuasa 3. Log 2 2 kuasa 3. Potong yang tinggal 3. Macam tu. Sama kat ni. Log 2 16 tukar jadi log 2 2 kuasa 4. Potong tinggal 4. Potong tinggal 4. Nampak? Jadi kat sini 3 dengan 3 ni mati, 4 dengan 4 ni mati. Dia selesai cerita dia. Okey. Jadi kita dah boleh gabungkan dua-dua log ni, yang tinggal apa? Log 2 2x campur 14 tolak dengan log 2x campur 1 sama dengan 3. Gabungkan log, dia akan jadi log 2. Hukum log mengatakan bahawa tolak akan tukar jadi bahagi. 2x campur 14 per dengan x campur 1 sama dengan 3. Okey? Macam ni selesai. Potong log pergi sebelah. Bila kita potong log bawa sebelah, dia akan bertukar menjadi indeks. Dapatlah kat sini 2x campur 14 per x campur 1 sama dengan 8. Ini linear equation. Kan? Selesaikan linear equation, dapatlah jawapan. Nak pakai kalkulator pun boleh. 2x campur 14. Per dengan silap.
per dengan X campur 1 sama dengan 8. Tak perlu jawapan pun. X sama dengan 1. Betul je kalau X sama Betul, dengan 1. X sama dengan 1. So, tekan kalkulator. Malah Cikgu. clear. Cikgu. Ya. Dia kalau saya buat, kan 8 tu kan 2 kuasa 3 kan cikgu. Lepas tu 16 tu 2 kuasa 4. Lepas tu kalau saya buat 8, log 8 tu kan cikgu, saya punca kuasa 3 kan dia. Lepas tu atas pun punca kuasa 3. 3 tu saya bawa naik jadi 1/3 darab 3 macam tu cikgu. Ini jadi 2X campur 14. Lepas tu tolak 16 tu punca kuasa 4 kan. Atas dia pun punca kuasa 4. Lepas tu 4 tu bawa naik atas. Boleh. Macam mana pun dia mati. Betul tak? Dia mati. Dia mati juga. Last kali dia dapat lebih kurang yang bawah yang macam cikgu buat. Lepas tu dapat 1 juga cikgu. Yang warna biru ni sama. Dekat Sama. sini kalau pakai pertukaran asas boleh, pakai punca kuasa pun boleh. Cuma yang pakai punca kuasa tu sebab tu jarang-jarang orang guna. Tu saya ajar kamu kuasa dengan punca boleh pakai. Okay? Tapi biasanya dalam buku teks dia menggunakan pertukaran asas. Tapi guna kuasa boleh, punca boleh. Tak masalah. Jawapan lebih kurang sama je. Baik cikgu. Okey. Kita sempat satu lagi. Satu lagi nombor 55. 55 sempat 55. Saya ambilkan itu. Selesaikan persamaan log 3x tambah 1 tolak log 3x kuasa 2 campur log 9 x kuasa 2 sama dengan 2. Okey. Yang ni sesuai lah ni. Isyraq, boleh pakai. Baik. Tapi saya yang ini, dia tak kisah tau pakai macam. Kamu nak jadikan 3 jadi 9 ataupun 9 jadi 3 sama lah cerita dia. Dia tak ubah sebab dua-dua dia ada kaitan. Kan? Contoh kalau kita pakai paling senang kita nampak adalah bila kita gunakan 3 jadi 9. 3 jadi 9 maksudnya kuasa 2 sini, kuasa 2 sini, kuasa 2 sini, kuasa 2 sini lagi nampak. Dia jumpa macam tu. Okey, dia letak macam tu je. Jadi semua dah 9. Semua dah 9 dia akan jadi log 9 3x tambah 1 kuasa 2 tolak log 9 x kuasa 4 campur log 9 x kuasa 2 sama dengan 2. Jangan pening tengok macam ni. Sebab kita belum simplify lagi. Jadi log 9 yang ini 3x tambah 1 kuasa 2. Jangan kembang. Jangan kembang. Tolak maksudnya kat bawah. Tolak kat bawah. X kuasa 4. Okey, tambah bukan darab tambah atas. Dia bila ramai-ramai ni, dia tak guna darab bahagi. Dia guna apa? Positif atas, negatif bawah. Jangan kau pergi ni ke darab, dia letak X kuasa 2 tepi ni juga habis salah. Dia X kuasa 2 ni kat atas ni. Macam tu. Okey. Dapat kat sini macam ni terus sama dengan 2. Ni banyak benda boleh potong kat sini. Nampak? Saya pindah 9 dulu. 9 saya pindah sini jadi 9 kuasa 2. Habis semua kuasa 2 mati. Mamat ni ada kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Mamat ni pun boleh jadi. Ni saya potong semua kuasa 2. Top, pap, tinggal 2. Yang tinggal kat sini adalah 3x campur 1 x sama dengan 9x kuasa 2. Nampak? Ni naik atas. Okey, saya kembangkan jadi 3x kuasa 2 campur x sama dengan 9x kuasa 2. Sini akan dapat negatif 6x kuasa 2 campur x sama dengan 0. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan apa? X sama dengan apa ni?
1/6. Tengok. Hebat cikgu soalan hari ni. Ha? Apa? Hebat cikgu soalan hari ni. Semua Memang hebat. memang semua ini modul kebat. Ambil semua kebat-kebat je. Lepas tadi semua kita buat sebenarnya soalan yang ada kebat. Boleh cuba okey. Try lah tu nombor 56 tu. Itu yang ini dahsyat ni, kamu try. Yang ni saya dah buat dah, nanti kamu tengok jawapan ada dekat video saya, ada salah satu video kelas form 4. Video kelas form 4 ada jawapan untuk nombor 56. Kamu try lah dulu tengok macam mana. Bukan senang ni, main. 3 kebat dia. 3 kebat mengaplikasi, kebat menganalisis dan kebat menilai. Boleh? Okey? Jadi tak apa, untuk hari ni kita stop sini dulu. Saya pun tak solat asar hari ni, boleh tak lambat ni. Okey? Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab hadir kelas hari ni. Tahniah, teruskan kecemerlangan. Okey? Skor A+ trial ni. Terbaik. Amin. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Bersama insya-Allah.